Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi ya dalam meneruskan pelajaran kita bagi bab yang ketiga. Ya, apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sihat-sihat saja ya. Jadi kita telah bersekolah semula pada 15 hari bulan Julai yang lepas ya, bagi tingkatan 1 hingga tingkatan 4 ya. Walaupun kita sudah dapat bersemuka untuk meneruskan PDP, tapi cikgu masih lagi mengambil peluang dan ruang ini untuk meneruskan ya, khidmat untuk kamu ya, buat video untuk kamu supaya kamu boleh lihat ya video-video cikgu ni di waktu-waktu awak ada masa ya, sebagai ulang kaji ya. Jadi cikgu harap awak manfaatkanlah dengan apa yang telah cikgu usahakan untuk awak ya. Baik, kita akan meneruskan ya tajuk berkaitan dengan masih lagi dengan Jepun ya, Jepun, pendudukan Jepun di tanah Melayu pada 1941 sehingga 1945 ya. Jadi untuk kali ini kita lihat bagaimana perjuangan rakyat ya menentang Jepun. Perjuangan rakyat menentang Jepun. Kita tahu pada masa ini ya, rakyat di tanah Melayu sudah terdiri daripada pelbagai kaum ya, tahun 41 hingga 45 tu, dan kita tahu terdapat layanan yang berbeza tentera-tentera Jepun terhadap penduduk di tanah Melayu. Okey. Baik ya. Jadi pelajaran kita hari ini kamu semua boleh rujuk di muka surat 74 hingga 77 ya. Muka surat 74 hingga 77. Okey, tajuknya iaitu perjuangan rakyat tanah Melayu menentang Jepun ya. Jadi kalau kita lihat dalam buku teks ya, ada empat pihak yang telah berusaha untuk menentang Jepun, keganasan Jepun di tanah Melayu. Pertamanya iaitu Regimen Askar Melayu. Regimen Askar Melayu terdiri daripada askar-askar Melayu lah. Dia ada dua batalion Regimen Askar Melayu. Yang keduanya ialah MPAJA. MPAJA ni ialah singkatan kepada Malayan People's Anti-Japanese Army. Mereka ni kebanyakannya adalah bukan kebanyakan, rasanya semuanya adalah daripada masyarakat Cina yang mendapat bantuan daripada Parti Komunis Malaya, MPAJA. Kita tahu pada masa pendudukan Jepun tersebut ya, orang-orang Cina mendapat layanan yang buruk daripada Jepun. Ini adalah berikutan daripada peperangan Cina-Jepun ya. Kemudian pihak yang ketiga ialah Force 136. Force 136 ini ialah pasukan tentera British. Walaupun kita kata ia sebagai satu pasukan tentera British, tapi anggota-anggota ni bukanlah orang putih semua, bukan orang British semua, tapi terdiri daripada orang Melayu, yang mana Force 136 ni kita boleh katakanlah sebagai
satu pasukan tentera yang memerintah di tanah Melayu, yang memerintah di tanah Melayu pada masa itu ialah British kan. Masih Jepun ni dia merampas menduduki tanah Melayu daripada British. Jadi Force 136 ini adalah tentera bagi kerajaan British yang ahli anggotanya termasuk juga ialah orang-orang Melayu. Dan yang keempat ialah Parti Kuomintang. Parti Kuomintang ini ialah dikuasai oleh nasionalis daripada Parti Kuomintang. Ya, jadi inilah tiga penjuru lah yang telah menentang, berjuang menentang pendudukan Jepun di tanah Melayu pada masa itu. Okay? Jadi kita tengok satu persatu. Ya? Kita tengok satu persatu perjuangan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang menentang Jepun. Okey, pertama sekali tadi iaitu Regimen Askar Jepun. Regimen Askar Jepun. Regimen Askar Melayu. Pasukan Askar Melayu. Okey. Regimen ni kita kata pasukan yang besar. Ya. Pasukan Askar Melayu yang regimen ni lebih besar daripada batalion lah. Dalam regimen tu dia ada batalion. Dia ada 2 batalion regimen Askar Melayu yang berusaha mempertahankan tanah air ketika serangan Jepun. Batalion yang kedua bersama-sama pasukan tentera British menentang pendaratan tentera Jepun di Kelantan. Ni batalion regimen Askar Melayu ni orang Melayu lah. Orang-orang Melayu, pasukan askar Melayu. Jadi bekerjasama dengan British sebab kita masih lagi di bawah British sebenarnya pada masa itu sewaktu pendaratan tentera Jepun di tanah Melayu di Kelantan itu. Kemudian semangat kita akan dapat lihat semangat keperwiraan, keberanian dan juga sanggup berkorban wira-wira askar Melayu ni yang wajar kita contohi. Jadi kalau kita biasa dengar muncul nama-nama yang penting seperti Lieutenant Adnan Saidi, Lieutenant Ibrahim Aladita MC dan Corporal Yaakob Bidin. Mereka ni berusaha untuk membebaskan tanah Melayu daripada Jepun. Walaupun macam Lieutenant Adnan Saidi ni telah terkorban di dalam perjuangan menentang Jepun. Kemudian seterusnya kita tengok pula MPAJA. MPAJA. Okay. MPAJA ialah pasukan Malayan People's Anti-Japanese Army. Pasukan askar tanah Melayu. Askar tanah Melayu yang anti Jepun. Dia panggil Malayan, bukannya orang Melayu. Maksudnya orang-orang tanah Melayu yang anti Jepun. Askar-askar tanah Melayu anti Jepun. Jadi MPAJA ni dia ada kerjasama dengan Parti Komunis Melaya. Dia ada kerjasama dengan Parti Komunis Melaya. Dan kita tahu semasa pendudukan Jepun ni,
orang-orang Cina diberi layanan yang kejam daripada Jepun. Jadi disebabkan inilah orang-orang Cina khasnya telah menubuhkan MPAJA. Jadi juga mendapat bantuan daripada British menentang Jepun. Jadi penubuhan MPAJA ini disokong oleh Parti Komunis Malaya, juga disokong oleh British. British telah memberi latihan, diberi latihan kepada 165 anggota PKM. PKM tadi Parti Komunis Malaya yang ada hubungan juga dengan MPAJA ni, diberi latihan di sekolah latihan khas di Singapura. Jadi macam ni pelajar-pelajar semua. Jadi awak janganlah ingat bahawa Parti Komunis Malaya ni dia memberi sumbangan yang sangat besar pada pada negara kita, tapi pada masa itu, keadaan pada masa itu, tujuan utama kerjasama ini adalah untuk menghalau Jepun daripada tanah Melayu. Jadi kita sebenarnya tak adalah kita nak puji sangat Parti Komunis Malaya ni, sebab Parti Komunis Malaya ni pun selepas Jepun menyerah kalah, mereka telah juga mengambil kesempatan sebelum kehadiran British ke tanah Melayu selama 14 hari. Jadi mereka juga bertindak kejam ke atas penduduk tanah Melayu. Jadi kerjasama yang diberikan oleh PKM terhadap MPAJA ini sebenarnya dia punya tujuannya adalah untuk semata-mata menentang Jepun. Sebenarnya bukan dia nak tolong kita sangat, dia pun ada agenda dia yang tersendiri. Jadi pada waktu ini memanglah MPAJA dan PKM bekerjasama, dan British juga memberi bantuan dengan tujuan sebenarnya untuk menghalau Jepun daripada tanah Melayu. Okey. Apa yang dibuat oleh MPAJA ni ialah menjalankan kerja-kerja sabotaj dan juga perang gerila, perangan serangan-serangan, walaupun dalam dalam bentuk yang masuk perang yang dilakukan secara bersembunyi, dalam kumpulan kecil. Perang lah, perang gerila dipanggil, Okey, ada 8 regimen MPAJA di seluruh tanah Melayu. Dia kalau awak tengok di dalam buku teks, di dalam buku teks di muka surat 75, muka surat 75, kita tengok muka surat 75, Okey, dalam muka surat 75 ada peta berkaitan dengan lokasi-lokasi 8 regimen MPAJA. Ni di setiap negeri, di setiap negeri. Di Pahang ada 2, di Johor ada 2. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ibu pejabat dia. Jadi pengaruh dia sangat kuat jugalah pada masa ini, ada 8 regimen MPAJA di seluruh tanah Melayu, Jadi kita lihat anggota, kalau kita tengok anggota MPAJA adalah kebanyakannya ialah orang Cina, orang Cina, sebab orang Cina dia diperlakukan dengan kejam oleh Jepun, pada masa pendudukan Jepun. Jadi anggota MPAJA adalah orang Cina, memang orang Cina lah semua, Kemudian jadi Jepun bila dia nampak kemarahan ataupun kesungguhan MPAJA ni untuk menentang pendudukan Jepun ni, jadi Jepun telah menubuhkan pasukan tentera atau juga pasukan polis Jepun, yang mana
pada masa itu dianggotai oleh orang Melayu lah. Orang Melayu secara paksa lah. Biasanya secara paksa. Ya. Jadi awak kena faham pada masa ini Jepun menduduki tanah Melayu. Jadi tanah Melayu di bawah kekuasaan pemerintahan tentera Jepun. Jadi Jepun telah mengadakan pasukan, membentuk pasukan tentera ataupun polis, polis bagi Jepun, yang mana polis atau tentera itu dianggotai oleh orang Melayu. Jadi kita akan dapat lihat anggota MPAJA iaitu orang Cina telah melawan MPAJA ni untuk melawan Jepun kan, menghalau Jepun. Tapi dalam masa yang sama orang Cina ni kalau kita lihat telah melawan pasukan tentera Jepun ataupun polis Jepun yang mana terdiri daripada orang Melayu. Yang akan kita dapat lihat di sini seolah-olah ini adalah pertelingkahan antara orang Cina dan juga orang Melayu. Walaupun sebenarnya ini adalah persengketaan antara orang Cina dengan tentera Jepun. Boleh faham sini kan? Jadi keadaan ini telah menimbulkan ketegangan kaum. Seolah-olah orang Cina dan orang India sedang bertelingkah dalam suasana ini. Sedangkan sebenarnya orang Melayu itu adalah tentera ataupun polis di bawah pentadbiran Jepun. Ya, boleh faham kan? Baik, seterusnya ialah pasukan Force 136. Ya, kita tengok pasukan Force 136. Ketiga tadi kan? Okey, pasukan Force 136. Force 136 ini ialah tentera British. Dipanggil tentera British lah. Ya. Maksud tentera British di sini ialah tentera kerajaan British di Tanah Melayu. Ya, jadi tentera atau askar dia bukanlah 100% orang putih ataupun orang British, tetapi dianggotai oleh penduduk Tanah Melayu, dan kebanyakan Force 136 ini dianggotai oleh orang-orang Melayu. Ya. Okey, MPAJA tadi bekerjasama juga dengan pasukan Force 136, ya, British ni kan, dan dapat bantuan senjata, ubat-ubatan, keuangan dan latihan juga daripada British. Ya. Jadi tujuan ni satu je, ya, murid-murid, pelajar semua, tujuannya adalah untuk menghalau Jepun daripada Tanah Melayu. Okey, Force 136 ini merupakan unit khas tentera British. Tentera kerajaan British di Tanah Melayu. Ya. Anggota Force 136 mendapat latihan di India dan Sri Lanka. Dia latihan perang dia. Bukan di Tanah Melayu kan. Dia buat latihan tu di India dan juga Sri Lanka. Dan bagaimana mereka ni, tentera-tentera anggota Force 136 ini masuk ke Tanah Melayu, iaitu melalui kapal selam dan juga payung terjun. Ada kapal terbang lah, melalui kapal perang tu dia turun melalui payung terjun. Okey, nama-nama penting, ya, nama penting anggota-anggota terawal Force 136, ya, yang terkenal antaranya ialah Major Tengku Mahmud Mahyidin, ya, Lieutenant Tunku Yusuf Tunku Yaakob, Kapten Ismail Ibrahim dan juga Lieutenant Tunku Osman Tengku Muhammad Jiwa. Jadi mereka ini ialah anggota terawal Force 136. Dia orang Melayu ni semua. Orang Melayu, tapi dia adalah
di bawah tentera, dipanggil tentera British lah. Sebab pada masa itu British lagi sebenarnya masih lagi maksudnya tanah Melayu masih lagi di bawah British. Jepun pada itu menduduki tanah Melayu. Okey, terdapat beberapa pasukan Force 136 ya. Contohnya Force 136 di Ulu Perak yang dikenali sebagai Askar Melayu Setia. Kemudian Force 136 Pahang dikenali sebagai Wataniah Pahang. Okey. Dan Force 136 Kedah iaitu Gerila Melayu Kedah. Ni orang Melayu semua. Dia tapi merupakan dikatakan sebagai tentera kerajaan lah, tentera British pada masa itu. Okey. Jadi Force 136 ini Force 136 ini menjalankan aktiviti rahsia seperti melakukan sabotaj, menyebarkan propaganda dan juga melancarkan perang Operasi Zipper. Operasi Zipper ni ialah serangan secara besar-besaran bagi menawan semula tanah Melayu daripada Jepun pada tahun 1945 ya. Okey. Boleh faham okey. Dan seterusnya yang ketiga yang keempat iaitu Parti Komintang. Parti Komintang. Okey. Parti Komintang ialah parti yang adalah gerila Cina yang dipengaruhi oleh Nationalist Parti Komintang. Mereka menubuhkan OCAJA iaitu Overseas Chinese Anti-Japanese Army. Dia macam MPAJA tadilah. MPAJA itu Malayan, iaitu orang-orang Melaya yang anti-Japanese, anti-Jepun. Yang ini ialah OCAJA ni Overseas Chinese, orang-orang luar orang-orang Cina luar lah, bukan Cina di tanah Melayu yang dikenali sebagai Tentera Bintang 1. Gerila KMT ataupun Komintang ni bersetuju bekerjasama dengan MPAJA tadi yang Malayan People Anti-Japanese Army juga, yang merupakan sokongan ataupun mendapat bantuan daripada PKM bagi menentang Jepun. Jadi di sini kita akan lihat kerjasama beberapa pihak dalam memastikan Jepun itu dapat dihalau daripada tanah Melayu, iaitu Regimen Askar Melayu yang terdiri daripada orang Melayu MPAJA yang mendapat sokongan bantuan daripada PKM, terdiri daripada orang Cina. Komintang juga dari Cina. Komintang ni itu Overseas Chinese, orang Cina luar, maksudnya orang Cina luar negeri, bukan orang Cina di tanah Melayu. Dan juga Force 136, pasukan Force 136 iaitu tentera British lah, bagi kerajaan British. Jadi dalam waktu yang kita genting ini kita dapat kerjasama dari keseluruhan lah, kita boleh kata keseluruhan penduduk di tanah Melayu, sama ada orang Melayu, penduduk asal di tanah Melayu, British sebagai kuasa imperialis pada masa itu, dan juga orang Cina yang sangat terkesan dengan kekejaman yang telah dilakukan oleh orang Jepun terhadap orang Cina. Cikgu rasa
Cikgu rasa dan harap ya awak boleh faham ya dengan penerangan cikgu ni ya. Jadi sambil-sambil tu nanti cikgu akan bagilah ya. Cikgu akan snap gambar ni sebagai nota awak, dan cikgu akan berikan soalan-soalan kebat ya untuk awak jawab. Okey, awak bolehlah baca buku teks tu ya. Kalau tak faham, tengok semula nota dan juga dengar video penerangan yang cikgu buat untuk awak ni ya. Bila-bila masa awak boleh dengar ya. Jadi akhir sekali cikgu harap awak semua boleh faham ya dengan jelas, dan cikgu ucapkan kepada awak semua ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.